Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan PB kami yang bertajuk Analisis Isu Semasa, yang bertajuk Etika dan Perundangan Guru dalam kurungan rasuah dalam kalangan guru. Kod subjek adalah EDUP 2132. Nama pensyarah adalah Dr. Nurizan binti Ismail. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama adalah diri saya, iaitu Ni'amul Aiman bin Nu'man. Kedua Ahmad Syaraf. Dan yang ketiga Ahmad Muiz. Sebelum itu kita pergi kepada pendahuluan. Guru adalah seorang yang mempunyai prinsip yang tegas dan berintegriti. Guru juga haruslah memastikan martabat guru dipelihara dan tidak terjebak dalam jenayah, lebih-lebih lagi dalam rasuah. Guru adalah penjawat awam dan guru tertakluk dengan Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan dan Tata Tertib tahun 1993. Seterusnya haruslah memahami sepenuhnya peraturan tersebut serta akta-akta yang berkenaan. Seterusnya Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 telah diperkenalkan agar menjadi panduan atau rujukan kepada guru dan kaki tangan kerajaan lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Dan yang terakhir adalah surat aku janji penjawat awam, boleh layari di link yang diberikan. Seterusnya adalah definisi. Definisi rasuah. Rasuah ditakrifkan ataupun diertikan sebagai memberi sesuatu kepada orang-orang yang tertentu dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Menurut Transparency International pula, rasuah ialah perilaku buruk di jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat awam, termasuklah para politikus dan pegawai-pegawai yang secara tidak wajar dan tidak sah atau menurut undang-undang menggayakan diri atau memperkayakan kerabatnya, keluarga dan sahabat andai dengan menyalahkan guna kuasa dan kepercayaan awam yang diberikan kepada mereka. Penerima atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi SPRM. Inilah apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Seterusnya kita beralih kepada maksud suapan. Suapan ertinya iaitu wang, derma, alang, pinjaman, FI, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tidak alih, faedah kewangan atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. B. Apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat. Seterusnya, apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasi atau liability lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya. Yang seterusnya adalah apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, riba, rebate, bonus, potongan atau peratusan. Dan yang terakhir adalah apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga. Seterusnya, apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, termasuklah perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhawatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosedur yang bersifat tata tertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuklah penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi. Dan yang terakhir adalah apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana peranan A hingga F. Itulah antara yang dimaksudkan dengan suapan. Rujukan saya adalah Akta SPRM 963. Ini adalah jenis rasuah ataupun suapan, iaitu wang, upah, hadiah, undi, bonus, jawatan, diskaun dan perkhidmatan. Bentuk ataupun jenis rasuah dalam pendidikan. Yang pertama adalah bentuk wang, kedua membekalkan keperluan
jawatan, maka pentafsiran tuntutan palsu. Statistik tangkapan SPRM Januari hingga Jun 2021 yang berkaitan dengan yang melibatkan kaki tangan awam. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya ni Amirul Aiman atas pembentangan sebentar tadi. InsyaAllah saya akan sambunglah pembentangan berkenaan dengan analisis isu semasa, etika dan perundangan guru, rasuah dalam kalangan guru. Sebelum tu saya Ahmad Syarah bin Muhammad Nasruddin lah yang membentangkan slide yang seterusnya berkenaan dengan tata cara pemberian dan penerimaan hadiah dalam perkhidmatan awam. Jadi sebelum daripada kita, sebab guru ni adalah berada di bawah perkhidmatan awam, tertakluk kepada undang-undang. Jadi kita akan tengok punca kuasa yang mana yang memberi, yang menjelaskan berkenaan dengan pemberian dan juga penerimaan hadiah. Jadi kita akan tengok. Okey, kita terus kepada slide seterusnya. Larangan memberi dan menerima hadiah. Kita tengok punca kuasa dia macam mana. Peraturan yang melarang pegawai awam memberi dan menerima hadiah adalah di bawah sub peraturan 8-1 peraturan pegawai awam kelakuan dan tertib 1993 seperti berikut. Perkara 8-1-A, seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu berkait dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Jadi pemberian ataupun penerimaan hadiah ini tidak dibenarkan sekiranya mempunyai kaitan dengan tugas, supaya dia letakkan larangan ini supaya tidak berlakunya rasuah di kalangan penjawat awam. Jadi termasuklah guru ni termasuk sekali penjawat awam yang tertakluk kepada undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan. Jadi tidak boleh menerima sekiranya pelaksanaan ada kaitan. Contohnya dalam kalangan guru ataupun dia ni guru besar yang mempunyai kuasa untuk menentukan tender ataupun aktiviti projek yang ingin dilaksanakan di sekolah. Jadi orang bagi benda, bagi hadiah kepada dia. Hadiah itu yang membawa maksud apa? Membawa maksud untuk mendapatkan projek-projek. Itu tidak boleh. Tetapi sekiranya seseorang tu bagi, dia tiada kepentingan apa-apa, tiada kaitan apa-apa, maka dibolehkan. Tetapi dia adalah syarat-syarat dia. Okey, terus kepada yang seterusnya. Peraturan tata kelakuan dan tata tertib penjawat awam 1993. 8-1 tertakluk kepada peruntukan peraturan ini, seseorang pegawai tidak boleh menerima atau memberi. Menerima dan juga memberi, bukan sahaja menerima. Dan juga memberi pun tidak dibenarkan juga. Atau tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain menerima atau memberi bagi pihaknya secara langsung atau tidak langsung apa-apa hadiah, sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya daripada atau kepada mana-mana persatuan badan orang atau kumpulan orang. Jika penerimaan atau pemberian hadiah itu mempunyai kaitan dengan apa-apa cara dengan pelaksanaan tugas awam pegawai itu, dan bentuk ataupun amount atau hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. Jadi bukan seseorang tu saja, tetapi keluarganya, sama ada isterinya ataupun suaminya, adik-beradiknya ataupun siapa-siapa sahaja.
Jadi dia nak lari daripada dia ni tak nak bagi rasuah, tetapi dia bagi kepada kaum kerabat dia untuk menerima ke untuk memberi. Maka itu juga tidak dibenarkan. Sebab apa tidak dibenarkan? Supaya nak mengelakkan daripada terlibat dengan rasuah, dengan berkepentingan. Orang yang berkepentingan, macam-macam orang yang peraturan letakkan supaya nak halang daripada seorang tu menerima ataupun memberi supaya tidak terlibat dengan rasuah. Okey, terus kepada hadiah yang boleh diterima oleh pegawai awam dengan kebenaran. Ada juga hadiah-hadiah yang dibolehkan tetapi perlu kepada kebenaran. Yang ni ada juga dalam peraturan yang ditetapkan. Peraturan penjawat awam juga dia ada tetapkan juga boleh nak terima hadiah, tetapi perlu kepada kebenaran supaya tidak berlakunya rasuah, tidak berlakunya seseorang yang bagi ni dia bagi bukan kerana berkepentingan. Dia bagi dia bukan nak kepada sesuatu. Kita bagi juga kita bukan nak sesuatu daripada dia. Tu dia perlu kepada kebenaran, perlu kepada ada surat-surat yang permohonan penerimaan yang kita akan tengok sekejap lagi. Tengok kepada peraturan 8 kurangan 4. Sekiranya keadaan sukar seseorang pegawai menolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai dengan erti penerimaannya dilarang oleh peraturan ini, maka pegawai haruslah seberapa segera dengan yang praktik dan mengemukakan laporan bertulis kepada ketua jabatan agar hadiah tersebut boleh terima. Jadi kadang-kadang ada hadiah-hadiah yang sukar untuk kita tolak. Contoh kita pergi ke suatu tempat, kita berjawatan yang tinggi, maka kita pergi biasalah, adat kita ni ada orang bagi hadiah. Jadi cenderamata, kenang-kenangan, tetapi dia ni tidak ada berkepentingan. Peraturan yang ditetapkan adalah sekiranya berkepentingan, tak ada kepentingan apa-apa, dia bagi untuk cenderamata, untuk kenang-kenangan sahaja, maka dibolehkan. Dibolehkan dengan apa? Peraturan ditetapkan mestilah melalui proses-proses juga. Bukan hanya menerima dengan mudah, tapi ada peraturan yang ditetapkan supaya tidak berlaku benda-benda begitu. Boleh terima tetapi dengan mengemukakan laporan bertulis kepada ketua jabatan ataupun pegawai yang bertugaslah. Okey. Kita terus. Adakah menerima hadiah itu menjadi kesalahan? Adalah menjadi kesalahan di bawah undang-undang jika ia diterima dalam keadaan berikut. Boleh diterima tetapi bersyarat. Sekiranya dalam keadaan berikut maka menjadi kesalahan. Apa dia? Yang pertama adalah hadiah itu diterima atau diminta secara atau dengan niat rasuah. Bahawa ia adalah satu dorongan atau upah kepada pegawai itu bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau telah tidak melakukan sesuatu perbuatan berhubung dengan hal ehwal atau urusan prinsipalnya atau dalam menjalankan kerja-kerja rasmi. Yang ini ada dalam Akta SPRM, Akta 69. Ini kita boleh rujuk akta-akta berkaitan dengan penjawat awam juga dan juga orang lain lah. Jadi hadiah itu diterima, diminta, ataupun kita terima ataupun kita mohon dengan niat apa? Rasuah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan niat apa? Dengan niat upah. Sekiranya dia ni menjadi pegawai yang pegang jawatan, maka apabila dia nak melakukan sesuatu maka dia mahukan upah. Contoh, untuk melantik kontraktor, untuk bagi ataupun sesuatu tugas, maka dia pilih kasih. Sekiranya dia ni ada bagi hadiah, maka dia pilih yang ni mudah. Kontraktor ni mudah untuk mendapatkan. Guru besar ni dia akan bagi kepada yang ni untuk ni. Begitu juga guru-guru. Tak boleh juga sama-sama guru
Kita nak perkara-perkara mudah. Ni guru ni sebab apa? Sebab dia dah bagi dah benda-benda di sebalik, maka dia dibagi tugas yang mudah. Tak boleh. Ataupun yang telah lakukan, dia buat benda tu dulu. Contoh, dia dah pilih kontraktor ni. Maka selepas daripada tu dia minta apa ganjaran daripada keputusan dia buat. Yang itu juga tak boleh. Dalam undang-undang SPRM pun ada jelas menyebut. Okey, yang B, orang yang memberi hadiah itu mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasmi pegawai itu sendiri, atau dengan kerja rasmi seorang pegawai yang di bawahnya dia bekerja, dan pemberian serta penerimaan itu tidak dibuat dengan suci hati, sebabnya yang dilakukan dengan satu niat jenayah. Jadi memberi hadiah itu dia mempunyai hubungan kerja rasmi dengan pegawai itu sendiri. Contoh, dia bagi hadiah itu kepada siapa? Kepada anak beranak dia sendiri. Tidak boleh. Maka itu menjadi kesalahan juga. C, hadiah itu diterima dengan niat jenayah daripada seseorang yang pegawai itu diketahui telah atau sedang atau mungkin mengena dalam apa-apa urusan yang telah dijalankan atau yang telah dijalankan oleh pegawai itu. Maka tidak boleh juga. Okey, kita terus kepada contoh surat permohonan penerimaan hadiah. Yang ni yang mana saya sebut tadi. Dia ada contoh. Contoh surat ni contoh permohonan penerimaan hadiah. Ada orang nak bagi hadiah, maka kita kena mohon supaya hadiah tu tidak menjadi kesalahan. Mohon dia adalah item-item dia yang perlu dilengkapkan. Okey. Apabila kita bercakap berkenaan dengan rasuah, maka kita tengok kepada tidak lari daripada kalau kita di Malaysia ni kita ada SPRM, Suruhanjaya Perkhidmatan Suruhanjaya apa semua ni, SPRM lah mudah kata. Akta SPRM 2009 SPRM telah ditubuhkan pada Januari 2009 menggantikan agensi sebelumnya iaitu Badan Pencegahan Rasuah BPR. Mengikut akta yang baru digubal iaitu Akta Suruhanjaya SPRM Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019. Jadi SPRM ni berperanan apa dia? Supaya dia ni nama dia pun SPRM dah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tugas dia adalah supaya menghalang daripada berlakunya rasuah di Malaysia ni lah. 2009 yang ditubuh menggantikan BPR. Peranan dia apa? Peranan dia adalah tidak lain tak bukan adalah peranan dia adalah membasmi rasuah. Nama pun SPRM. Dalam nama dia pun ada rasuah dah. Ada rasuah, bukannya dia buat rasuah, tapi pencegahan rasuah. Adalah membasmi rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan di Malaysia dengan fungsi berdasarkan kepada prinsip bebas, telus, profesional dalam melaksanakan tugas. Jadi yang ini dia ni bebas. Satu pertubuhan yang bebas. Dia boleh mendakwa siapa-siapa sahaja yang melanggar pada akta yang ditetapkan. Kalau kita tengok sebelum ni, hatta mahu pun Perdana Menteri sendiri, bekas Perdana Menteri sendiri pun boleh didakwa. Orang yang tertinggi dalam Malaysia, bekas Perdana Menteri sendiri pun boleh didakwa. Maka SPRM ni dia mempunyai kuasa yang bebas, yang tidak tertakluk kepada kerajaan. Ahli politik semuanya SPRM boleh dakwa sekiranya berlaku penyalahgunaan kuasa. Okay. Terus kepada jenis-jenis kesalahan asas rasuah mengikut Akta SPRM. Meminta atau menerima rasuah Seksyen 16 dan 17 kurungan A. Memberi suapan Seksyen 17 kurungan B. Mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18. Salah guna kuasa Seksyen 23. Yang ni boleh tengok kepada jenis-jenis rasuah mengikut Akta SPRM. Ini berkait dengan semua. Tak kira lah ahli politik, guru, pengetua, semua tertakluk kepada akta ini. Sekiranya berlaku penyalahgunaan kuasa, dilaporkan kepada SPRM, maka boleh dikenakan denda yang ditetapkan oleh SPRM lah. Ada sebelum-sebelum ni, ada dah daripada kalangan guru sendiri pun ada yang telah dikenakan
denda dan sebagainya. Terbabit dengan tuduhan rasuah. Guru-guru besar sendiri ada terbabit dengan rasuah, memberi kepada kontraktor yang mana memberi pulangan kepada diri dia sendiri, maka tidak dibolehkan. Akta berkaitan dengan suapan yang mana yang disebut tadi, maka inilah gambar yang diambil daripada buku-buku akta SPRM lah, yang ni boleh rujuk. Okey, dan yang terakhir sekali adalah penalti. Bagi kesalahan rasuah ataupun penalti lah, tuduhan apabila dilaksanakan, dijatuhkan hukuman, maka dikenakan apa? Yang pertama sekali dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun. Ini punca kuasa dia besar, tidak melebihi 20 tahun. Yang kedua, didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan. Yang ketiga adalah 100,000 mengikut mana-mana yang tinggi. 100,000 mengikut mana-mana yang tinggi ni kira daripada mana tinggi. Yang poin nombor 2, didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda. Contoh, dia berlaku 100,000, dia rasuah, dijatuhkan hukuman ni bersalah dengan 100,000, maka dia kena denda berapa? 500,000. Maka tidak tertakluk kepada 100,000 lah. Dia pergi kepada 500,000. Dia pergi kepada mana-mana yang tinggi, bukan mana-mana yang rendah, mana-mana yang tinggi. Sekiranya 10,000 jadi 50,000. 50,000. Jadi dia boleh denda sehingga 100,000. Yang mana yang tinggi. Itu adalah kesalahan-kesalahan bagi kesalahan rasuah. Merasuah, menerima, memberi, semuanya sekiranya disabitkan dengan kesalahan, maka akan dijatuhkan kesalahan, maka dikenakan denda dan dipenjara, didenda dan sebagainya. Itu adalah punca-punca kuasa yang ditetapkan bawah SPRM. Dan juga akta yang kita sebutkan tadi, bawah penjawat awam, ada juga akta-akta yang melarang daripada benda-benda ni. Okey. Itu adalah akta-akta ataupun kesalahan-kesalahan yang kita tengok kepada rujukan-rujukan punca-punca kuasa. Jadi saya rasa setakat ni dululah untuk pembentangan saya. Jadi saya rasa setakat ni dulu, dan kita akan sambung dengan pembentang yang seterusnya, iaitu Ustaz Muiz. Itu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya serah kepada Ustaz Muiz untuk sambung pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pembentangan. Yang terakhir adalah terlebih dahulu nama saya Ahmad Muiz bin Narullah Ilyas Abdul Hamid. Jadi saya akan sambungkan pembentangan untuk mengenai tajuk yang dibentang daripada awal, iaitu rasuah di kalangan guru. Jadi kita sambung slide yang seterusnya. Kenapa guru boleh terlibat dengan rasuah? Kita akan timbulkan persoalan di sini adalah kenapa guru boleh terlibat dengan rasuah. Jadi kita tengok beberapa faktor ataupun punca. Di sini terdapat 6 yang boleh kita senaraikan dan boleh tengok. Yang pertama, berpunca daripada perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Jadi perbelanjaan yang melampau, tidak melakukan sesuatu perancangan kewangan, akan mendapatkan perbelanjaan berlebih daripada pendapatan. Jadi bila pendapatan yang kurang, jadi cara guru yang terlibat dengan rasuah ni akan terlibat, mudah terjerumus kepada rasuah. Oleh itu perbelanjaan lebih daripada pendapatan salah satu punca kenapa guru terlibat dengan rasuah. Nombor 2 adalah kos sara hidup yang lebih tinggi sehingga berlakunya gejala rasuah. Ini berlaku di mana kos sara hidup yang dia alami sekarang ini atau guru itu lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima. Jadi apabila kos sara hidup tinggi ini, jadi guru ni akan mudah terlibat dengan rasuah. Kerana apa? Tekanan kos sara hidup ni. Yang jadi tiada cara lain
untuk mendapatkan duit ataupun pendapatan lainlah dia ni melakukan ada perniagaan lain. Jadi bila tiada pendapatan lain, maka dengan kos sara hidup yang tinggi ni, guru ni boleh terlibat juga dengan rasuah. Yang seterusnya, nombor 3, kita tengok memiliki banyak hutang. Banyak hutang ni di mana guru ini terlibat dengan berbanyak hutang. Hutang yang melibatkan kereta, rumah, hutang perbelanjaan harian dengan kawan sendiri. Maknanya hutang itu berlebih-lebihan menyebabkan pendapatan yang ada padanya tidak mencukupi sehingga dia terlibat dengan rasuah. Yang seterusnya adalah sikap lepas tangan daripada pihak takbir, juga menyebabkan berlakunya gejala rasuah dalam kalangan kaki tangan awam. Ini di mana pihak takbir tidak ambil kira dengan hal kaki tangan awam yang dia pegang, tidak ambil cakna dengan kos, dengan keadaan keluar masuk duit itu macam mana. Okey. Seterusnya sikap tamak dan halaba antara punca berlakunya rasuah. Ini biasanya sikap tamak ni, halaba ni berpunca daripada nak hidup gaya style yang hebat cakap. Nak semua memiliki sehingga tidak menghiraukan apa yang ada di tangannya, sehingga dia ni tidak mencukupi duit dan menyebabkan dia ni kalau orang yang bagi rasuah atau bagi duit, pendapat duit sogokan, dia terima. Sebab apa? Dia ni bersikap tamak dan halaba. Dari segi pendapatan, dari segi daripada cara hidup lah, terlebih lagi. Yang terakhir adalah kita boleh tengok tahap integriti rendah menyebabkan berlakunya rasuah ni. Sikap tanggungjawab pada diri sendiri ni tiada. Bila tiada, jadi guru ini mudah terlibat dengan rasuah. Seterusnya kita tengok kata-kata daripada Datuk Abdul Samad Kasab, bekas pengarah SPRM, yang dia berkatakan, jika kita tidak tangani rasuah, maka sikap rakyat Malaysia akan jadi, dicakap, I can pay everything and every man has a price. Serta mereka ini sentiasa mencari jalan mudah melalui memberi wang sogokan. Itu. Maknanya setiap orang yang kata boleh bayar, asal ada duit, beres, jalan. Itu adalah kata-kata yang diungkapkan daripada bekas pengarah SPRM. Seterusnya kita tengok kes. Kes ini berlaku ke tidak? Memang berlaku. Guru dan rasuah. Guru, rasuah. 3 contohnya keratan akhbar. Di Kelang ini berlaku di Kelang. Rasuah 3 guru termasuk guru besar direman 3 hari. Sebab kan terlibat dengan rasuah. Ataupun keratan akhbar Februari 2021 juga ada mengatakan bekas guru di penjara 15 tahun dan 2 sebatan. Kerana apa? Kerana rasuah juga. Maknanya rasuah di kalangan guru ini berlaku juga. Bukan kita dengar rasuah ni hanya di kalangan polis, JPJ biasa kita dengar. Di guru juga terlibat juga. Sebab apa? Ni bukti antara salah satunya keratan akhbar ni yang berlaku di Kelang. Kita tengok dengan detail lagi. Okey, rasuah 3 guru termasuk guru besar. Guru besar ni sepala juga dengan anak buah dia. Jadi ia berlaku di mana? Di Kelang. Di tempat Kelang. 3 guru termasuk guru besar sebuah sekolah rendah di Pandamaran. Di sini direman selama 3 hari bermula kemarin bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan bernilai RM5,000. Jadi RM5,000 ya aja. RM5,000 ya ni boleh terlibat rasuah. Hatta RM10, RM10, RM20 sekali pun melibatkan rasuah, panggil wang sogokan. Ini biasa ni bahagian pentadbiran yang melibatkan ni, wang-wang yang banyak. Perintah tersebut dikeluarkan oleh penolong pendaftaran Mahkamah Rendah Kelang, Azimah Muhammad Yusof, bagi membolehkan ketiga suspek disiasat mengikut Seksyen 17(a) Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM 2009. Jadi ini adalah salah satu daripada kes yang berlaku, termasuk guru besar sendiri yang terlibat dengan kes rasuah. Okey, itu faktor yang menyebabkan guru ini boleh terlibat dengan rasuah. Kita tengok cara untuk mengatasi rasuah dalam kalangan guru. Macam mana caranya? Yang ini ada 3 cara yang boleh saya kemukakan di sini. Yang pertama, memantau atau membuat pemantauan dan kepimpinan berkesan ketua jabatan. Yang ketua jabatan ini mengambil cakna lah untuk memantau rekod keluar masuk duit, keadaan pergerakan duit masuk ataupun sesuatu organisasi itu kena cakna.
Dan kedua adalah berbelanja mengikut kemampuan. Ini terlibat kepada setiap seorang lah. Setiap guru ni mestilah belanja mengikut kemampuan. Kalau gaji 2,000, 3,000, belanja ikut kemampuan. Kerana apa? Kerana apabila pendapatan melebihi daripada beli, jadi duit habis, di mana cara cepat nak boleh duit? Melalui rasuah, salah satunya. Yang ketiga adalah melaporkan mengenai penyelewangan yang dia lakukan. Yang biasa kalau kita tahu kes-kes macam ni, kena lapor terus kepada pentadbir dan mengatasi perkara-perkara ini. Kalau tak mengatasi, macam tadi, I can pay everyone. Okey, kesan kepada guru yang terlibat dengan rasuah. Mana benda ni buruk, ada kesan dia. Kesannya adalah salah satunya adalah dihukum denda tidak melebihi 10,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-dua sekalinya jika terlibat dengan kesalahan. Akta ini NES 94, Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi bila berlaku ni boleh didenda sebanyak 10,000 dan penjara selama apa? Selama 2 tahun jika terlibat kesalahan rasuah. Okey, tindakan terdetik dikenakan juga daripada pihak berkuasa berdasarkan apa yang termasuk dalam Akta Ambadi dan ditamatkan perkhidmatan. Ini adalah kesan daripada bila guru ini terlibat dengan rasuah. Okey, cadangan dan rumusan. Jadi cadangan dan rumusan kita tengah tengok faktor punca berlaku, cara mengenangi, dan kita tengok tadi sebelum ni kita tengok kesan kepada guru itu sendiri. Mana benda ni tak molek lah, tak comel. Jadi cadangan dan rumusan secara kesimpulannya adalah seorang guru haruslah sentiasa mempunyai integriti dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Selain itu juga, guru juga harus mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Integriti kena jaga. Kena amanah apa yang diamanahkan kepada kita, kena jaga baik-baik. Dan kita kena meletakkan kepentingan negara itu lebih daripada kepribadian diri, kepentingan peribadi. Sebagaimana daripada hadis Rasulullah SAW, iaitu Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat mereka yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Allah ni memang tak suka, memang laknat kepada orang yang memberi rasuah, menerima rasuah apatah lagi, memberi lagi lah dalam penetapan keputusan. Jadi marilah kita sama-sama membenteras serta menjauhi rasuah, kerana rasuah ini perkara yang tidak elok dan tidak baik. Hadis Nabi ada menyebutkan bahawa setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka selayaknya bagi dia adalah neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.